Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali dari Thinking Channel. Plot kita hari ini dunia digital, subjek WhatsApp. WhatsApp ni kita biasa gunakan. Cuma selama ni saya rasa orang gunakan hanya setakat WhatsApp Messenger sahaja, yang sebelah kanan ni. Yang sebelah kiri ni iaitu WhatsApp for Business jarang gunakan. Mungkin kerana banyak sangat feature dia yang kita takut. Mula-mula memang takut, saya pun mula-mula pun tak nak pakai juga WhatsApp ni. Tapi lama-lama saya pakai dan saya dapati memudahkan. WhatsApp ialah satu aplikasi untuk berinteraksi di dalam media sosial. Sama ada kita hantar message ke, ataupun hantar teks ke, gambar ke, file dokumen ke, ataupun video ke, ataupun suara pada satu orang, satu penerima. Dia hantar balik benda yang sama, atau kita hantar dalam grup. Dia hantar, mereka ramai yang menerima, yang membaca. Kemudian kita hantar secara broadcasting. Broadcasting ni kita hantar, kita boleh buat broadcasting list, kita hantar kepada, mungkin sekali hantar 256 penerima. Kalau kita hantar kali kedua tapi tak boleh benda yang sama, kalau boleh sama tu maknanya kita spam. Jadi kita hantarkan dalam grup yang kedua. Jadi mungkin kita bagikan dalam bentuk grup. Untuk memahami lebih lanjut, saya perlu bawa tuan-tuan ke dalam presentation PowerPoint. Jika diizinkan, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan nampak Okay. WhatsApp Messenger, WhatsApp for Business. Perlu ke dua-dua ni atau kita perlukan satu saja? Kenapa soalan ni ada? Sebab dulu phone hanya satu line. Jadi kita boleh install WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp for Business. Tapi sekarang dia ada dua dah. Jadi kita boleh buka setengah phone tu, boleh kita clone-kan dia punya aplikasi, sama ada WhatsApp for Business kita buat dua, ataupun WhatsApp Messenger kita buat dua. Bolehlah untuk satu line tu kita letakkan WhatsApp Messenger, dan juga satu line yang sama juga kita letakkan WhatsApp for Business. Kecuali kalau phone tu ada dua line telefon, kita boleh install. Saya rasa install, saya tak pernah cuba, tapi saya yakinlah sebab dia attach kepada number. Jadi adakah kita perlukan dua-dua ataupun perlukan satu saja? Sebenarnya kalau kita dah ada WhatsApp Messenger, kita boleh install WhatsApp Business, tetapi dia tak kembali kepada WhatsApp Messenger. Sebab apa feature dalam WhatsApp Messenger tu semua ada dalam WhatsApp Business. Jadi kita pergi yang kedua ni. Ni logo untuk WhatsApp Messenger. Simple ni. Kalau kita dekat phone kita nampak ini Messenger ni. Kalau yang ni B ni Business lah. Okay. Facebook, WhatsApp. Facebook pun ada juga, Facebook dengan browser, Facebook dengan desktop. Maknanya kita install Facebook di komputer kita, ataupun kita install pada phone kita. Saya rasa no, Facebook desktop tak ada. Dia Facebook lebih kepada, mungkin ada kot, saya tak cuba, saya tengok daripada browser. Sebab saya tak nak install ke dalam komputer saya. Kalau browser tu maknanya tak perlu install ke dalam komputer. WhatsApp desktop kita install pada komputer kita. Okay. Kemudian Telegram pun boleh juga kita tengok daripada browser ataupun daripada desktop. Jika di komputer, kalau di phone tu satu sajalah kita install aplikasi dia. Twitter pun maju, Instagram pun laju. Kemudian yang baru-baru ni BIP, dan juga ada juga yang panggil apa nama tu Snapchat, tapi tu orang muda banyak pakai lah. Ada yang lain daripada tu, saya tak pernah cubalah. WhatsApp Messenger ni dia seperti media sosial, kita boleh bertukar-tukar message. Kita hantar, macam saya cakap tadi, hantar gambar, suara, dokumen, dan lokasi juga. Lokasi pun ada dua. Satu lokasi, saya berada di sini. Okey, kita letak pada dia dan kita boleh beredar. Bila kita beredar, phone kita beredar, lokasi tu kekal di dalam WhatsApp group. Orang yang menerima tu boleh terus sampai ke sini. Contoh kalau macam kita tinggalkan sesuatu alamat untuk orang tahu lokasi tu, dia dapat tahu. Satu lagi yang live lokasi tu, lokasi live tu maknanya jika kita bergerak, dia tahu di mana kita berada. Jadi di sentiasa itu banyak data digunakan. Jadi ada kegunaan dia tu. Okay. Kita boleh juga buat chatting satu kepada satu, satu kepada ramai. Blasting, tapi ada syaratnya lah. Blasting tu contoh kalau kita buat 6 group blasting. Satu group blasting ada 256 penerima. Tuan-tuan boleh hantar kepada 66 tu satu message. Jadi kalilah 256 kali 6. Tetapi tak semua akan terima. Kerana syarat WhatsApp ialah yang nak menerima tu mestilah orang-orang yang kita kenal, yang menyimpan phone number kita ni di dalam contact list mereka.
di dalam phone mereka. Kalau mereka tak ada, WhatsApp punya message tu tak masuk kepada dia. Dia tergantung hanya satu message. Jadi kita tahulah sama ada dia simpan nombor telefon kita atau tidak. Tak semua orang nak simpan nombor telefon kita, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak tahu, mungkin kita hantar. Dia tengok dia satu tik saja, maknanya 2-3 kali kita hantar dia satu tik juga, maknanya dia tidak simpan message kita. Sebab apa? Satu lagi logika dia ialah dia tak buka WhatsApp. Kalau orang tak buka WhatsApp, WhatsApp dah jadi famous. Okay. WhatsApp for business, WhatsApp Messenger punya feature semua tu tadi, juga ini memudahkan kita untuk buat jualan ataupun promosi barangan. Lebih kepada jual beli barangan, pelanggan kita yang beli, kita yang menjual lah. Okay. Label pelanggan sama ada ini pelanggan kuih kita, ini pelanggan elektronik kita, ini pelanggan buku kita. Jadi kita boleh labelkan. Kemudian kita boleh letakkan katalog barangan. Letak satu katalog, kita letak mungkin buku, ada 5-6 buku yang kita jual, kita letakkan senarai harga dia. Jadi kalau dia nak, dia letak pada message pada kita dan kita akan hantarkan barangan itu masuk harga barang, harga delivery lah. Kita boleh hantar katalog kepada pelanggan. Okay, bila kita hantar katalog kepada pelanggan, bila pelanggan tu terima, oh dia kenal, oh ni ahli hantar. Dia tengok tu, dia tengok ke bawah daripada katalog tu ada lagi katalog-katalog lain. Mungkin barangan saya yang lain. Jadi saya perlu hantar satu katalog saja pada penerima, dia boleh terima banyak lagi. Dia boleh tengok, maknanya dia tengok, oh saya ada jual buku, saya ada jual baju-baju, saya ada jual contoh elektronik ke. Jadi dia tengok tu dah peluang pada kita. Dan kita boleh buat quick replies. Quick replies, kalau tuan-tuan tengok video saya sebelum ni, saya ada buatkan satu tutorial macam mana nak buatkan quick response. Itu maknanya QR code tu maknanya quick response code. Jadi saya buat quick response code bukan dalam bentuk yang grafik tu, pendek-pendek. Contoh macam saya tulis SLWT, tapi alternatif yang dibagi pada saya adalah selawat tulisan Arabik yang penuh. Jadi kita pun boleh buat yang sama juga pada WhatsApp. Kita boleh simpankan, jadi kita sama ada menggunakan WhatsApp di komputer pun dia akan keluar, WhatsApp di phone pun keluar. Nanti saya tunjukkan. Okey, dan kita boleh buat away message. Away message maknanya kita sekarang dalam meeting, jadi orang hantar WhatsApp, dia akan reply immediately. Dia kata, minta maaf saya berada dalam meeting, jadi tak payah kita hantar pada mereka lama-lama sebab pelanggan ataupun pelanggan bila tanya kita respon lambat, jadi dia akan marah. Jadi bila dia dapat tahu yang kita ni dalam meeting, ataupun nanti mungkin dia respon. Okay. Ataupun kita buat broadcast juga sama macam Messenger tadi, dan juga satu lagi ialah membuat greetings. Orang hantar message kat kita, kita akan greeting. Maknanya kita sama ada dalam kita tengah call orang, jadi bila WhatsApp message masuk, hi, nak tanya pasal barang, dia akan jawab, apa khabar, saya Ali dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menghubungi saya. Saya cuma berada di satu tempat yang saya tak boleh bercakap lama-lama ataupun saya tengah on call ke apa. Jadi dia tahulah. Okay, now. Perkhidmatan WhatsApp.my. Pernah dengar tak? Ini satu perkhidmatan daripada orang Malaysia kita yang ini bukan parangan tapi perkhidmatan. WhatsApp.my ni dia macam satu router. Router macam dia message dihantar kepada dia, kita buatkan satu link. Contoh kalau macam yang diberi percuma tu ada 2-3 cara. Satu ialah dia tulis www.whatsapp.my/nombor telefon kita /tajuk, dan tajuk tu kita kena tulis rapat-rapat dan kita bezakan satu perkataan tu dengan huruf besar. Lepas tu kita hantar kelang kabut sikit lah nampaknya, tapi boleh, maknanya pelanggan kita boleh respon kat kita. Satu lagi ialah kita buka akaun dengan WhatsApp.my ni percuma. Dia bagi kita buat link 5. Contoh macam ali.whatsapp.my, ali1.whatsapp.my, ali2 sampai ali4. Jadi makna ada 3 ataupun ali1 sampai ali5. Dalam situ kita sediakan dalam ali1.whatsapp.my itu saya sediakan beberapa teks untuk dihantar. Jadi siapa-siapa yang nak hubung saya, dia klik pada link ali1, responder ni akan hantarkan message itu dan dia tahu apa nak buat lah. Dia profesional, nampak taklah cabut macam yang percuma tadi. Dan juga ada percuma, ada yang berbayar. Percuma tu macam saya cakap tadi, dia tulis www.whatsapp.my/nombor telefon /tajuk ataupun ali1.whatsapp.my sampai 5 sahaja dia bagi percuma. Berbayar kita boleh buat,
Dia lebih lagi berbayar tu ada dia punya extra feature dia lagi. Okey. Maklumat pelanggan kepada ramai ejen. Itu kalau perkhidmatan WhatsApp.my yang berbayar lah. Maknanya contoh, saya ada 3-4 orang dalam satu tim ni, saya masukkan dalam akaun saya WhatsApp.my, kod ini, saya bagi link ni dekat Facebook, satu orang klik, dia akan pergi pada saya. Bila saya dah setkan dalam WhatsApp.my tu, kemudian orang yang kedua klik, dia akan pergi orang yang pada penerima yang kedua. Saya susunkan tu. Jadi taklah semuanya kat saya. Jadi kalau saya lambat nak respon ke apa, saya dapat 20 respon hari ni untuk saya selesaikan. Kawan saya dapat 20, dia mungkin dapat 20 lagi. Dia rotate lah. Jadi itu saya ingat dia punya nama tu link rotator atau banner rotator. Kemudian kita boleh letakkan banner untuk pengenalan. Bila dia klik saja link pertama, dia akan pergi kepada domain yang kita letak tadi, alisa1.whatsapp.my. Dia tengok, oh ini barangan yang Ali jual. Dia tekan saja, terus dibuka pada WhatsApp phone dia. Ini untuk memudahkan mereka yang menggunakan phone. Kita kalau gunakan komputer, mungkin tak ramai duduk depan komputer. Sekarang ni mungkin lah. Tapi bila macam dulu, sebelum tu masa dia buat mula-mula tu, tak ada ramai-ramai orang yang duduk kat komputer lama-lama. Sekarang ni terpaksa. Okey, kita boleh letakkan nombor handphone kita. Dan juga ini logo WhatsApp.my. Macam WhatsApp ejaan Mak Saleh, tapi dia .my menunjukkan di Malaysia lah. Okay, now saya akan buat demo WhatsApp Messenger dan WhatsApp for Business. Saya akan install WhatsApp Messenger dalam phone. Saya akan hantar pesanan. Saya akan terima pesanan. Saya akan hantar gambar, video dan suara. Juga hantar file. Kemudian saya akan hantar lokasi dan lokasi aktif. Kemudian saya buat grup. Nak tunjuk tuan-tuan sama ada tuan-tuan mungkin ada salah satu daripada angka ni mungkin tuan-tuan terlupa nak buat tu. Jangan buat lah. Okay. Business profile, kalau untuk WhatsApp for business pula, saya bila pakai tu WhatsApp boleh buat business profile. Saya buat katalog, saya buat OA message, greeting message, quick replies, label, short links. Okay. Kita buat demo terus, tapi saya kena pergi kepada tengok bentuk macam mana. Okay, ini dalam WhatsApp for Business. Dia boleh buat profile, katalog dia, away message, greeting message, quick reply. Quick reply ni kita boleh letak lah kalau tiap-tiap kali orang tanya, harga barang tu berapa? Kita nak tap balik ke? Kalau boleh kita nak tap sekali saja, kita letakkan palang sengit tu, backslash, kita letakkan kod AB1. Dia akan keluar pilihan kita panjang, teks dia kita buat. Nanti saya tunjukkan demo tu. Terus pergi kepada jawapan. Kita hantar kepada orang tu. Okay, now. Kita boleh hantarkan sama ada ke for business di Huawei P10 Plus dan satu lagi Huawei Nova 7i. Dia dua-dua ada. Satu yang P10 Plus ni dia sedikit isinya, yang ni banyak sikit. Okay. Kemudian kita akan install WhatsApp ke Oppo A5s. Kemudian saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan, saya install WhatsApp Messenger dalam sini. Saya dah satu number saja. Tiba-tiba saya rasa saya nak install WhatsApp for Business. Apakah saya perlu buang yang lama punya ataupun saya install override saja. Kita tengok sama ada benda tu boleh dilakukan begitu. Okey. Pertama, WhatsApp Messenger. Buat yang sama juga. Kedua, WhatsApp for Business. Okey. Tapi dalam Oppo A5s. Tuan-tuan lihat sekarang ni. Ini Nova 7i, ini P10 Plus. Kita tengok kat P10 Plus dulu. Okey. Sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sama. Okey, saya demokan apa dalam phone ini. Saya buka WhatsApp for Business. Okey. Ini adalah messages yang saya terima. Kemudian, katalah contoh saya nak hantarkan kepada orang ini, saya nak hantarkan message. Saya nak hantarkan katalog. Sebab saya ada katalog dalam sini. Cuma dekat phone ini saya ada satu katalog saja. Kuih-muih ini adalah demo katalog yang saya buat untuk pamerkan kuih. Saya nak tunjukkan ni contoh, yang ini tak ada harga. Ini adalah program khidmat masyarakat. Saya hantarkan kepada penerima. Bila penerima tu sebelah sini, phone sebelah satu lagi tu, bila dia terima, dia buka macam mana. Nanti tuan-tuan tengok. Okey. Keduanya ialah kita boleh pergi dekat
More ini tapi dalam tak boleh, kena keluar dulu. Mana dalam muka depan WhatsApp tu, kita pergi kepada settings. Tu ada business tool, profile, catalog, messaging. Saya nak tunjuk tuan-tuan, business tool dia. Quick replies dia. Nampak? Sama tak macam dekat tempat desktop apa nama tu, WhatsApp tadi tu, saya cuma ini memudahkan saya sebab kalau saya simpan dalam personal dictionary hanya berfungsi di telefon. Kalau saya buat macam ni, jika saya gunakan WhatsApp desktop, saya boleh akses benda yang sama ni dan ringkas-ringkas ini semua tak payah banyak-banyak. Jadi contoh kalau orang beri salam kat saya, Askum, kalau saya di handphone, mungkin saya boleh gunakan sama ada mobile Jawi ataupun saya gunakan Google keyboard, saya boleh jawab dengan senang. Tetapi apabila saya tak dapat gunakan tu, saya gunakan pada phone saya, pada desktop saya tak dapat gunakan personal dictionary di handphone saya. Tapi saya masih boleh gunakan yang sama kepada notebook saya. Okey. Sekarang ni saya dah hantar mesej tadi tuan-tuan. Saya tunjuk tuan-tuan. Yang ni pula sama. Nampak? Nampak tak? Okey, right. Ini saya pergi kepada WhatsApp saya for business. Okey, yang ni saya tengok. Okey. Ini saya terima tadi yang mesej dia hantar daripada Huawei P10 Plus ni tadi. Mana satu lagi ya? Okey, ni dia. Okey. Ini tuan-tuan nampak Ini phone ini hantarkan kepada saya terima di sini. Okey, saya klik button download, mana download message ya. Saya buka yang ini. View. Maka keluarlah paparan apa yang nak saya paparkan. Di atas ni kalau saya slide, saya nampak gambar-gambar dia sama saya slide, saya nampak gambar-gambar yang saya nak paparkan kepada penerima. Kemudian di pembaca message saya tu, dia boleh klik read more ni, dia akan expandkan message saya tu. Kemudian link bawah ini ialah sama ada mereka ingin respon, dia boleh klik di sini daripada handphone dia orang, akan dibawa kepada website yang menyediakan message tu. Okey. Kemudian yang ini sebab saya hantar dia daripada Ali khidmat sofa. Nampak tak yang tadi saya gambar tadi, kuih muih tadi tu sebelah sini tadi. Sekejap ya tuan-tuan. Nampak tak? Gambar sama kan? Sebab saya belum hantar pada dia lagi. Kalau saya hantar contoh button yang ini dekat bawah ni, tak nampak. Okay, saya klik katalog. Sebelah sini banyak katalog tuan-tuan. Saya boleh hantar satu, saya boleh hantar dua, boleh hantar maklumat ataupun sitil infak sofa. Saya hantarkan kepada dia. Nampak? Dia akan terima empat-empat ni. Jadi bila dia terima, dia baca, oh ada infak pembelian tanah. Kemudian dia baca lagi, dia terima. Okay, itu WhatsApp for business. Okay, tuan-tuan nampak Okay. Oh ya, tu pun nak cakap pasal label. Label, nampak tak? Saya hantar kepada, kalau contoh, ini untuk grup atomi saya ada 9 item, 9 orang yang menerima daripada grup ini. Saya boleh hantar juga untuk Mobile Jawi. Sekarang ni belum ada lagi orang, saya boleh, siapa-siapa yang respon kat saya Mobile Jawi, saya akan masuk di sini. Jadi kalau ada update tentang Mobile Jawi, saya hantar di sini saja, mereka akan terima. Jadi khusus, ini lebih kepada broadcast tapi ikut label. Kalau yang broadcast list tadi itu saya buat memang tidak kepada label, lebih kepada buat saja, saya ikut tajuk penghantaran tu. Grup ni satu, grup dua mungkin sekolah, grup taman, ini mungkin grup kerja. Jadi bila saya blasting tu, tapi bila dia respon dari saya boleh labelkan. Okey, saya nak bawakan tuan-tuan sebenarnya kepada sebentar ya tuan-tuan, saya nak pergi pada balik. Okay, now saya nak bagi tuan-tuan jelas bahawa WhatsApp ada dua, WhatsApp Messenger dengan WhatsApp for Business. Apakah dah ada WhatsApp Messenger tu, perlu ke kita nak
WhatsApp for Business. Kalau kita rasa kita perlu nak gunakan method tadi tu dalam cara macam mana nak buatkan katalog. Nanti katalog pun saya boleh ajarkan juga macam mana nak buat. Tapi cuma dalam phone baru saya ni tidak ada banyak gambar. Jadi saya nak buatkan katalog dia tu susah sikit lah. Tapi saya akan gunakan phone yang dah siap ni salah satu nanti. Saya akan masukkan slot lagi satu. Saya kena matikan dulu. Saya kena sambung pada satu lagi. Sebab apa? Saya kena sambungkan pula yang ini Oppo A5s ni. Dia kosong, dia tak ada WhatsApp, tak ada WhatsApp for Business pun. Jadi saya akan installkan WhatsApp Messenger. Lepas tu saya akan installkan WhatsApp Business atas dia. Sama ada dia ada dua ataupun dia akan buang satu. WhatsApp for Business ni dia akan override. Tapi satu lah untung. Sebab apa? Bila kita gunakan Oppo A5s ni, dia ada Google base, Android base ni dia hantarkan backup kita kepada Google Drive. Jadi jika ada error, saya masih boleh download balik dan restore balik. Jadi itu satu kelebihan dia. Okay, tuan-tuan, sekejap saya nak kena set upkan yang ini. Sekejap lagi saya sambung balik semula. Jangan ke mana-mana.